Jadi Nabi tidak juga suka bernikmat-nikmat kerana kerana hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, yang betul-betul menjadi hamba Allah, tidak suka banyak bernikmat-nikmat kan, bersedap-sedap, berlazat-lazat kan. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka itu sentiasa sibuk dengan perkara-perkara yang besar kan. Sebagaimana kata Al-Auza'i, khamsun kana alaihinna as-salaf atau kana alaihinna as-sahabah, 5 perkara sentiasa sahabat melakukannya kan. Luzumul jamaah, sentiasa beriltizam dengan jamaah muslimin. Wattiba'us sunnah, dan mengikuti sunnah, tidak mengikuti bid'ah. Wa imaratul masajid, sentiasa memakmurkan masjid. Wa tilawatul Quran, dan sentiasa membaca Al-Quran. Dan hadis ya. Hadis itu syarah kepada Al-Quran. Wal jihadu fi sabilillah, dan sentiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah ibadah. Semua jihad ni, semua membaca Al-Quran ni, semua mengimarahkan masjid ni, semua memerlukan badan yang kuat. Jadi mereka itu sentiasalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri mereka daripada segala bid'ah-bid'ah. Yang ketiga, mengosongkan diri daripada harta dunia, lebih merehatkan hati dan jasad. Sebab tu dalam ajaran sufi, kadang-kadang nak masuk tasawuf tarikat tu, dia suruh derma segala barang yang ada di dalam rumah tu kan. Derma kan, kosongkan rumah tu. Ajaran sufi. Mana rujukan mereka? Rujukan mereka, kata mereka, Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendermakan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sahih dan sabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan demikian. Sebab Nabi tahu umat dia tak kuat macam Abu Bakar. Nabi tahu umat dia tak kuat macam Umar kan. Sekali derma separuh harta bagi. Kan? Ada 10,000, bagi 5,000. Kan? Abu Bakar 10,000, bagi 10,000. Dahsyat tu. Jadi ulama mengatakan derma bagi seorang muslim yang dielakkan, sama ada dia nak derma ataupun nak buat nazar atau sedekah atau memberikan hadiah, disebabkan sebab-sebab tertentu, ialah ats-thuluts wath-thulutsu katsir. 1/3 saja kata Nabi SAW, dan 1/3 itu sendiri sudah cukup banyak kan. Innaka an tad'a warathataka aghniya'a khairun min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu meninggalkan keluarga kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta-minta daripada manusia. Hadis sahih. Hadis sahih kan, hadis masyhur. Hadis Sa'd ibn Abi Waqqas kan. Sa'd bin Abi Waqqas nak mati. Dia rasa pada masa itu dia rasa nak mati, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi kata jangan kan. Nak derma, dia nak derma seluruh harta dia. Nabi kata jangan. 1/3 je. 1/3 pun sudah cukup banyak. Jadi ulama menetapkan bahawa derma kita, kalau kita bertaubat, kita berjaya apa-apa, derma kita 1/3. Itu paling banyak. Dan hati dapat mengingati akhirat. Mengingati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan merindui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama telah memberikan ta'rifan yang banyak tentang zuhud ni. Zuhud dan wara' ni. Zuhud ni kamu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada di akhirat. Ulama mengatakan zuhud ni adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Walaupun benda tu harus kan, benda tu harus. Contoh dia apa dia? Contoh dia main gasing kan. Main gasing, main dam. Itu harus kan. Tapi tidak bermanfaat di akhirat. Kalau dia sibuk dengan benda-benda harus, maka dia tidak dimakan zahid. Dia tidak zuhud.
Wara' pula apa dia wara'? Wara' ni meninggalkan sesuatu yang memberi mudarat di akhirat. Wara' ialah meninggalkan sesuatu yang memberi mudarat di akhirat. Setiap benda yang membahayakan agama, benda-benda haram, benda-benda makruh, benda-benda yang syubhat, maka meninggalkannya adalah wara'. Meninggalkannya adalah wara'. Ada ulama mengatakan az-zuhdu an tashtaghila fima khuliqta min ajlihi. Zuhud itu adalah kamu sibukkan diri kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya kamu diciptakan. Yang ni sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk berjihad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan tujuan penciptaan kita. Apa dia tujuan penciptaan kita? Ibadah, tauhid, ibadah, itu tujuan penciptaan. Tapi dalam masa yang sama mestilah hati itu tidak cinta kepada kehidupan dunia, memandang hina kepada dunia yang sementara, dunia yang akan binasa ni. Dan bukanlah zuhud itu memakai pakaian selekeh kan, buruk-buruk kan, macam mana ni kena pakai baru kan, jubah tu bagi cantik sikit. Awak ni bukan apa kan, dah gemuk susah cari jubah, beli baju jubah macam-macam, semua tak sesuai kan. Satu ini yang sesuai, jubah banyak tapi tak sedap pakai kan? Sebab tu Nabi kata kamu akan didatangi oleh orang ramai. Wahai sahabat, kamu akan didatangi oleh orang ramai, maka hendaklah kamu menjadi seumpama sebiji tahi lalat di atas kain putih, kata Nabi SAW. Ka'annakum syamah, ka'annakum syamah kan? Dan hendaklah kamu wangikan bau kamu dan perkemaskan, cantikkan rumah kamu, kenderaan kamu dan pakaian kamu kan. Ada dalam hadis kan? Bukanlah kita zuhud tu kita mesti selekeh kan, selekeh je, bukan dia tu. Jadi bila tidak ada zuhud dalam hati ni, beribadah ibadah kita kurang dia punya manfaat atau dia punya nilai dia kan. Nilai dia hati penuh dengan dunia kan, semayang banyak tapi hati tu penuh dengan dunia, kurang mati kan, maka itu kurang nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. 4, hadis ini menggalakkan sedekah setiap hari atau setiap 3 hari. Sedekah jangan sampai, makna dia wallahu taala alam, makna jangan sampai berlalu 3 hari kita tidak bersedekah. Senang je bersedekah ni, bagi air kan, air mineral macam ni tu dia kira sedekah. Belanja kawan makan di kantin, berapa sen sangat itu sedekah kan, atau berhadiah. Begitulah, jangan berlalu 3 hari kita tidak bersedekah. Berdasarkan hadis ini hadis Abu Hurairah ni, Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Pada hari ini kita kena bayar zakat lah. Tahun 2016 ni berapa zakat kita? Ustaz Hashim, berapa zakat kita tahun 2016 ni? Berapa? Tahun 2016 ni zakat kita ialah RM12,335. Ada RM12,335 tak dipakai sepanjang tahun, maka wajib zakat 2.5%. 2.5%. Dan hadis ini menunjukkan bahawa hutang wajib dibayar kerana melunaskan hutang adalah wajib. Dan ulama antaranya Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, kalau boleh kamu jangan berhutang, kata dia. Kalau boleh kamu jangan berhutang dengan bank. Beli kereta, beli rumah kan. Walaupun kamu dalam keadaan darurat terpaksa. Oh ya, masya-Allah tuan ya. Sebab apa? Hutang ni boleh menghalang kita daripada memasuki syurga kan. Hutang boleh menghalang kita daripada memasuki syurga walaupun kita seorang wali Allah. Kan? Yaghfirullahu
lisyahidi kulla dhanbin illa ad-dain, kan, dalam hadis sahih. Bagi orang mati syahid wali Allah, kan, mati syahid dia Allah Taala, dibunuh, Allah mengampunkan segala dosanya, melainkan bebanan hutang, dosa hutang tak diampunkan, sehinggalah dibayar oleh warisnya, atau sehinggalah dia bayar sebelum mati, meninggalkan duitnya untuk dibayar oleh warisnya. Besar yang dosa hutang ni, kan? Jadi ada orang yang salih tak suka berhutang. Macam kita ni macam mana dulu, lepas subuh je tarik tak bawa duit, hutang, kan? Lepas tu ada orang tegur, tak baik hutang pagi-pagi ni, pagi-pagi dah hutang dah, anak terpanjat, maksud terpanjat kita betul juga orang tua ni cakap, kan? Pagi-pagi dah berhutang tarik dah. Itu dia tuan. Mujur ada orang tegur kita kalau tak perangai tu terbawa-bawa sampai hari ni tuan. Itu dia. Macam mana? Itulah tu kan. Tak lain lah guru jekoh, guru kencong gaji besar, kan? Jadi ulama telah tentang bai'ut tawarruk, personal loan tu, sebenarnya personal loan di bank-bank Islam, bank-bank perbankan Islam yang ada di bank-bank tu sebenarnya bukan bai'ut tawarruk yang sebenar, ditipu je tuan, di atas kertas je. Dan pegawai bank yang menguruskan bai'ut tawarruk tu sendiri tak tahu apa benda dalam tu, dia tak tahu benda. Bai'ut tawarruk ni kita beli barang tu dengan hutang. Katalah kita beli barang 50,000 cara hutang. Kita ambil barang tu, tanah tu, rumah tu, kereta tu kita ambil dan kita jual dengan harga 40,000. Kemudian kita makan 40,000 tu atau kita niagakan, kita bayar balik kepada pihak yang pertama kita ambil secara hutang tadi 40,000 atau 50,000. Itu bai'ut tawarruk. Bai'ut tawarruk ni digunakan dalam perbankan Islam. Tapi sebenarnya dalam perbankan Islam tak ada barang tu. Kita tak beli, tak ada pihak ketiga tu siapa? Agaknya. Pihak ketiga siapa dalam bank? Tak ada pihak ketiga tu. Ada tak? Tak ada. Betul yang puan? Siapa pihak ketiga yang kita jual kepada pihak ketiga tu siapa? Tak ada. Apa barang yang diniagakan? Bai'ut tawarruk ni jual beli, pembiayaan, jual beli. Apa barang yang diniagakan? Anda tanya ke pegawai bank tu, apa barang yang diniagakan ni? Entahlah encik, saya pun tak tahu dia. Masya-Allah, dia tak tahu. Bai'ut tawarruk ni apa benda? Saya pun tak tahu dia tu. Tapi dia buat tu. Perjanjian tu dia buat, tapi dia pun tak tahu. Masya-Allah tuan-tuan. Sah kan macam tu, kan? Jadi bai'ut tawarruk ni di atas kertas je. Sebenarnya dia personal loan riba. Personal loan konvensional riba. Bai'ut tawarruk ni still masih lagi riba. Jadi kalau kita tak darurat, tak payahlah, tak payah. Still kita bayar riba, bunga kita bayar bunga sebenarnya, bukan keuntungan, bukan ribih, tapi riba. Kalau kita tak ada darurat, tak payahlah buat personal loan atau disebut sebagai bai'ut tawarruk, pembiayaan peribadi. I itu Islamik, I kat ujung tu Islamik, mana dia? Tapi tak Islamik sebenarnya. Itu dia. Seterusnya yang ke-6, dan dunia ini adalah musuh Allah, seolah-olah musuh Allah. Sebenarnya bukannya tu, ini kata-kata ulama tasawuf ini ya. Maka pencinta Allah tidak akan mencintai musuhnya. Jadi kita gilakan dunia dan Allah marah kepada dunia ni. Kan? Dunia ni kecil, kan? Dunia ni kecil. Dan kesalehan umat ini pada zuhud dan yaqin. Ini kata-kata ulama salaf ya. Kalau tak silap ini adalah kata-kata Ali bin Abi Talib. Berjaya umat ini, kuat umat ini apabila mereka ini zuhud dan yaqin. Zuhud, yang cintakan akhirat dan memandang kecil kepada dunia, kan? Kalau kita gilakan dunia, maka kita akan tewas kalau perang. Tewas kalau kita gila dunia. Sebab tu Nabi cela dua perkara, hubbud dunya
wa karahiyatul maut, kan? Ada dua penyakit umat ini, kata Nabi SAW, cintakan dunia dan membenci kematian. Dan satu riwayat, membenci peperangan. Membenci peperangan, kan? Tapi secara fitrahnya semua orang benci peperangan, kan? Kalau perang habis hancur semua bangunan-bangunan, kereta-kereta ni bom semua. Tapi dah terpaksa, kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang walaupun kamu membencinya, kan? Memang hancur, mati sana sini, hancur bangunan, tapi diwajibkan kita mempertahankan diri atau menyebarkan dakwah dengan jihad dan dakwah. Tidak bakhil dan panjang angan-angan, yakni tidak bakhil dan panjang angan-angan. Kalau bakhil dan ada penyakit panjang angan-angan, maka tidak akan tertegak kebenaran, kan? Tidak akan tertegak kebenaran. Islam tidak akan tegak melainkan dengan sifat pemurah dan pendek angan-angan. Jadi pendek angan-angan ni adalah salah satu ta'rif bagi sifat atau makna zuhud, kan? Sebab tu Sufyan As-Sawri rahimahullah kata beliau, az-zuhdu qisarul amali wa muraqabatul maut. Zuhud itu adalah memendekkan angan-angan dan sentiasa mengingati mati, kan? Bersedia untuk mati, sentiasa mempersiapkan diri untuk mati. Qisarul amali wa muraqabatul maut. Itu dia. Bukanlah memakai pakaian compang-camping dan beli makanan yang murah-murah sahaja, kata Sufyan As-Sawri. Boleh makan kambing panggang, ayam golek, kambing golek boleh makan. Itu tidak menafikan zuhud. Hati itu dulu, kan? Hati itu dulu. Tapi kalau ada infak mereka akan mendermakan. Sebagaimana Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah, kan? Mereka lebih mengutamakan muhajirin, saudara-saudara mereka, mengatasi diri mereka, melebihi diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan fakir, kan? Ini dia zuhud. Ini gambaran kepada sifat zuhud. Zuhud itu asal dalam hati, tapi amalan dia dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi tadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka fakir. Jadi walaupun dia merancang program-program Islam selama 20 tahun, tapi dalam masa yang sama dia tak lupa mengingati kematian dan mempersiapkan diri untuk mati. Jadi Nabi SAW tidak menyalahkan kita menyimpan duit atau menyimpan harta selama setahun. Sebab tu Nabi SAW menyiapkan bekal makanan setahun untuk keluarga dia. Setahun disebut sebagai qutus sanah. Qutus sanah. Kalau kita setiapkan bekalan duit dan bereh selama setahun, itu tidak menafikan zuhud. Itu bagus tu, itu sunnah. Itu sunnah, kan? Sunnah. Sunnah ni bukan pada emosi kita, tetapi berdasarkan perbuatan Nabi SAW, berdasarkan ucapan atau hadis Nabi SAW. Contohnya ada soalan, nak kata kalau nak kahwin, pergi tengok pinak tunang tu, perempuan tu pergi tengok rambut muka dia, rambut dia dan leher dia. Itu tak sunnah tu Ustaz. Tengok dia, itu tak sunnah tu Ustaz. Sunnah ni ada Nabi buat atau diperakui oleh Nabi SAW. Perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi SAW itu sunnah. Antaranya Jabir, kalau tak silap, dia nak pinang seorang perempuan, dia pergi tengok dulu, mengintai tengok perempuan tu macam mana, selera tak selera, berkenan tak kenan, berdebar tak tengok dia, suka tak suka, kan, minat tak minat, kan kahwin 10 tahun tak ada apa-apa berlaku, kan, tak ada perasaan. Sebab tu boleh digalakkan kita tengok leher, muka, rambut. Pendapat yang mengatakan tengok muka je, tak betul. Itu tak betul. Muka lawa, tengok rambut keriting, lepas tu cerai pula. Tak boleh, kan? Sebab tu ulama ramai yang mengatakan boleh, kan?
Hatta Al-Auza'i dan Daud Az-Zahiri mengatakan badan-badan yang berdaging ni boleh tengok. Tapi itu tak kenalah dengan situasi masyarakat kan, uruf masyarakat, adat masyarakat. Itu dia. Jadi Nabi SAW telah menceritakan bahawa dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing kan. Ada satu hari Nabi SAW bersama para sahabat berjalan di satu jalan, dan ada seekor anak kambing mati, bangkai kambing, kaki keempat tegak macam tu. Tegak kaki empat. Tegak kan, kambing ni mati tegak kaki tu kan. Nabi kata, siapa nak beli kambing ni dengan sedirham? Siapa nak beli kambing ni dengan sedirham? Ya Rasulullah, kambing ni kalau hidup pun kami tak nak beli Rasulullah, sebab telinga dirompong. Kan? Siapa nak kambing ni? Kan? Nabi kata, la dunya ahwanu ala Allah min hadhi ala ahliha. Sesungguhnya dunia ini, kata Nabi SAW, lebih hina di sisi Allah Ta'ala berbanding kambing ini, berbanding kehinaan kambing ini di mata tuannya. Inilah dunia yang kita kejar-kejar, yang kita sayang-sayang sangat, yang kita dewa-dewakan sangat, kita buru sangat. Itulah dunia. Di sisi Allah Ta'ala dia hina. Illa, kan ada illa lah, illa zikrallah dalam hadis ni, aw aliman aw muta'allima aw kama qala, kecuali benda-benda yang berkaitan dengan zikrullah, taat kepada Allah Ta'ala, atau alim yang mengajar dan muta'allim yang belajar. Itu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dunia-dunia yang lain, perkara-perkara dunia yang lain, semuanya dilaknat. Hadhi dunya mal'una, dunia ini dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat. Masya Allah kan. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, daraballahu ma yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya. Allah telah mengumpamakan dunia ini seumpama tahi yang keluar daripada dubur anak Adam kan, dalam hadis riwayat Ahmad. Tapi kerana dunia yang seumpama tahi ni, manusia berperang, berbunuh-bunuhan, tikam menikam. Kenapa? Kerana berebut tahi tadi. Ini dia tuan. Maaf cerita tuan, ini Nabi yang sebut, kita kena ceritalah hakikat dunia yang kita kejar ni. Berebut. Jadi tujuh, Allah telah menjadikan dan mensifatkan dunia ini seluruhnya sebagai sedikit. Qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kenikmatan dunia semuanya adalah sedikit sangat. Pada kita banyak, tapi di sisi Allah Ta'ala sedikit. Sebab tu Allah kata, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, adakah kamu redha dan puas memilih dunia ini berbanding akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidak ada kehidupan dunia ini seluruhnya berbanding akhirat melainkan sedikit je. Sedikit ni dicerita oleh Nabi SAW. Kalau kamu pergi di tepi lautan, kamu masukkan jari kamu di dalam lautan tu, kamu angkat jari kamu, itu air yang setitik yang melekat di jari kamu, di kuku kamu, itulah dunia. Dan lautan yang luas tu adalah akhirat. Masya Allah kan. Lautan yang luas tu yang tidak bertepi adalah akhirat kan. Basah sikit di kuku itu dunia. Dan lebih kecil daripada sebelah sayap nyamuk kan. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma. Kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk sahaja, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi makan, tidak memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air, kata Nabi SAW. Hadis sahih kan. Tapi dunia tidak ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk, kata Nabi SAW. Dan dalam suratul Kahfi Allah sebut apa?
Wadrib lahum mathal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Ceritakan tentang dunia ni macam mana, kata Allah, kama in anzalnahu minas sama', seumpama air yang turun daripada langit, fakhtalata bihi nabatul ard, bercampur aduk dengan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi, fa asbaha hashiman, subuhlah tumbuhan-tumbuhan tadi lalu jadi kering, jadi hancur dan ditiup oleh angin, habis. Kejap je habis, cepat habis makna dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kamu akan habis dunia ni, dunia ni akan habis dan kamu akan meninggalkannya. Masya-Allah. Kan? Sedih kita tengok-tengok, tiba mati je. Tiba dah tanam kawan-kawan kita kan. Tengok-tengok kawan Facebook, dia macam-macam hantar soalan daripada kita tak jawab pun. Tiba-tiba masuk Facebook, dah tanam kan. Sedih hati kita kan. Budak ni baik. Soalan-soalan dia dulu di Facebook, dalam inbox tak jawab pun. Tengok-tengok dah meninggal. Ada seorang pemuda Salafi tu, dia baik kan. Bila meninggal tu anak tak tahu. Tak tahu. Al-Imam Ahmad dan Hafiz At-Tabari meriwayatkan dalam kitab Tahzibul Athar. Ustaz Hashim ada Tahzibul Athar? Ada? Ana cari ni Tahzibul Athar ni. Sedap ni kitab hadis. Dari Abi Salil. Abi Salil seorang alim siqah, dikatakan dia ni adalah anak murid kepada Abu Zar radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, telah berdiri di hadapan kami, yakni di dalam majlis kami di Baqi'. Lalu dia berkata, telah membicarakan kepada kami ayahku atau pakcikku. Jadi atau di sini tidak jadi masalah tuan ya. Kalau kedua-duanya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi'. Dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan. Sebenarnya hadis ni panjang, Sebenarnya hadis ni panjang. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun li ashabil mi'ina minal ibil. Wailun li ashabil mi'ina minal ibil. Wailun li ashabil mi'ina minal ibil. Neraka wail lah bagi orang-orang yang kaya yang memiliki beratus-ratus ekor unta. Neraka wail, Nabi kata SAW, neraka wail bagi orang kaya yang memiliki beberapa ratus ekor unta. Mi'in ni makna dia 100 ke atas. Mi'in dalam bahasa Arab asalnya mi'un, bermakna 100 ke atas. Bila 100 ke atas ni kaya dah. Dalam masyarakat Arab, kalau ada 5 ekor hingga 10 ekor unta, itu kaya. Sebab itu kalau dah sampai sekor 5 ekor unta, mereka kena bayar zakat. Apa dia zakat dia? Bayar zakat seekor biri-biri. Kalau sampai 100 hingga 121, kena bayar 3 ekor unta yang telah berumur 2 tahun kalau tak silap ana. Disebut sebagai bintul labun. Kalau baca fiqh jumpa ni, bintul labun. Kena bayar zakat 3 ekor unta yang berumur 2 tahun dan masuk 3 tahun. Jadi orang ini selamat, orang yang lain tak selamat, neraka Jahannam, kata Nabi SAW. Wail, neraka wail, celaka dan masuk neraka Jahannam. Jadi Nabi SAW mengulang-ulang ucapan ini. Asalnya hadis ni ialah orang-orang yang asalnya hadis ni Nabi SAW suruh menderma untuk jihad. Datanglah bawa secupak, bawa segenggam kurma kan. Orang munafik pun marah, apa benda lah dia ni kan. Apa benda lah, segenggam kurma pun nak derma fisabilillah kononnya, kata munafik.
Abdul Rahman bawa apa? Emas ya. Abdul Rahman tu riak. Nak menunjuk-nunjuk. Kan? Allah tak terima amalan riak ni, kata munafik. Segenggam kurma, Allah tak perlu segenggam kurma, kata munafik. Datang seorang lelaki yang hitam, Rasulullah fisabilillah. Nah, Nabi kata, ya fisabilillah. Dia naik seekor unta, unta dia bagi ambil lah wahai Rasulullah. Seorang lelaki yang hitam, pendek, hodoh. Kata orang munafik, dia ni bodoh lah, kan? Unta dia lebih bagus daripada dia tu, lebih handsome daripada dia. Nabi kata, kazab tak, kamu tipu, sedangkan dia lebih baik daripada kamu dan unta kamu. Nabi kata. Nabi marah munafik. Masa tu juga Nabi bantai laser terus. Kazab tak, Nabi kata, tipu. Hadis ni panjang sebenarnya, tapi ada pendek kan. Ni Ustaz Hashim marah kan. Hadis panjang, tak terjemah habis kata. Jadi sebenarnya celakalah neraka wail bagi orang yang memiliki beberapa ratus ekor unta, 100 ke atas maksud dia. Tapi kat sini ada terjemah 200. Boleh dah tu kan? Taklah berdosa dah. Boleh dah tu. 200 itu masih lagi 100 ke atas kan? Kecuali siapa wahai Rasulullah? Illa man ya Rasulullah. Kecuali siapa? Jadi sahabat takut mestilah nak cari jalan keluar kan. Ada takkan semua masuk neraka Rasulullah kan. Sial lah kami ni. Takkan tak ada pengecualian. Illa man ya Rasulullah. Kecuali siapa wahai Rasulullah. Pandai sahabat. Nabi SAW bersabda, illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa jama'a baina kaffaihi an yaminihi wa an shimali. Kecuali orang yang memberikan dermanya macam ni, kata Nabi. Kecuali orang yang memberikan derma kiri kanan beri derma. Dan membayar zakatnya, kata Nabi SAW. Nah, ini bahaya tuan-tuan. Kita tak buat benda ni. Apa bahaya? Maksud anda bahaya? Bahaya kita hari ini tidak membayar diet. Dia buat bodoh je diet, masalah diet ni kan. Kalau kita terbunuh orang, kita kena bayar 100 ekor unta dan membebaskan seorang hamba. Kalau tak ada hamba, kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini tak dilaksanakan kan? Diet ni kita tak peduli, tak ada, tak wujud pun diet dalam masyarakat kita ni. Bunuh orang, terbunuh orang, terlanggar orang, biasa je. Lori yang langgar budak dekat Selangor itu, budak kereta satu tu putus hidup kaki dia kan, terduduk di tengah-tengah jalan tu. Apa yang kita buat kan? Dalam hukum Islam itu diet penuh tu 100 ekor unta. Kalau seekor unta 15,000, katalah 10,000 lah. Kalau 100 ekor unta berapa? 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Ustaz, kalau dah bayar diat tu, maknanya hukuman tu lepas kan Ustaz? Hukuman tak terlepas. Dia kalau bunuh tanpa sengaja atau langgar tu tanpa sengaja tu, dia kena bayar 100 ekor unta. Dan kafarah lagi, ada kafarah lagi, membebaskan seorang hamba yang beriman. Kalau tak, kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau kes bunuh lah. Kalau kes potong putus kaki tu tak ada kafarah. Kalau tak silap, bayar 100 ekor unta saja. Kalau bunuh dengan sengaja, maka wajib bunuh, wajib qisas, wajib dipancung. Kecuali keluarga dia memaafkan, nak ambil diat, itu tak apa. Dan diat tu mesti dibayar selama 3 tahun. Dibayar dengan harta pembunuh. Keluarga dia tak wajib tolong. Kalau dalam kes pembunuhan tidak sengaja atau separuh sengaja, keluarga yang rapat macam adik-beradik bapa wajib keluar duit. Nak tak nak wajib keluar duit. Sepupu-sepupu atau anak buah wajib keluar duit untuk bayar 1 ekor unta tadi, 1 juta tadi. Ini pun bahaya tuan. Buat tak tahu je kan. Dia sibuk hudud, dia tak selesai lagi. Kan? Hudud dah 30 tahun dah, berapa? 50 tahun tak selesai hudud. Diat ni patut kita boleh perjuangkan. Kan? Ni orang mati kena langgar, biar je. Kena bunuh, terbunuh, biar je. Tak ada apa. Bagilah
100, 200 kan. Tak berbaloi langsung dengan nyawa orang yang kita terbunuh tu, yang telah terbunuh tu atau dibunuh tu. Skim insurans tak banyak, paling tinggi pun 100,000 je kan. Insurans nyawa tu haram pula sebab riba. Insurans tidak ada yang halal sebenarnya. Berdasarkan kajian Ana dan pemerhatian Ana sikit, buat penelitian sikit, tidak ada insurans yang halal. Walaupun takaful tu sebenarnya insurans haram, tapi ditukar nama je. Dalam Islam tidak ada insurans. Insurans yang dikatakan halal disebut sebagai insurans takafuli ta'awun, nak tolong aja. Bukan disebut sebagai insurans tijari, takmin tijari, insurans perniagaan. Adakah insurans takaful sekarang ni bukan insurans perniagaan? Perniagaan. Ke saja kebajikan je tu? Insurans takaful sekarang ni kebajikan saja ke perniagaan? Perniagaan confirm ijma' 4 mazhab haram. Jadi tidak harus insurans sebagai insurans, melainkan ketika darurat. Apa dia darurat? Dipaksa oleh kerajaan. Dipaksa. Insurans retail motor tu terpaksa tak ada masalah. Demo tanggung dosa besarnya kan. Makan duit haram. Insurans rumah ni, kita beli rumah dia ada insurans. Terpaksa juga lah. Terpaksa kita dimaafkan. Demo yang tanggung dosa lah kan. Tapi kita pilih sendiri insurans kita beli ni untuk tanggung kita bila kita tak ada, kita mati dan sebagainya. Itu yang tak boleh. Yang ada diat ni, kerajaan kena mengambilkan sumber kewangan. Bila berlaku kes putus 2 tahun jari kaki tadi kan, dia lah bayar, kerajaan bayar, tak boleh tanggung. Patutnya macam tu lah kan? Patutnya macam tu lah. Tapi dalam Islam orang yang melanggar tu lah yang kena bayar. Walaupun tak sengaja kena bayar diat. Bukan sengaja je bayar diat kan. Kalau sengaja memang kena qisas kan, kena qisas. Atau kalau dia nak bayar diat, boleh bayar diat. Atau di mana kes-kes yang tertentu tidak boleh dikisas. Contohnya pecah tulang. Takkan pecahkan tulang orang tu. Kalau pecahkan juga confirm sama pecah tu. Jadi disuruh potong kat siku atau bayar diat. Dalam banyak kes Nabi suruh kata khuzid dia, ambillah diat, tak payah qisas. Jadi hari ini terbiar aja. Kena rogol ke, kena bunuh ke, kan jatuh buat bangunan ke, biar aja. Langgar kereta ke, biar aja. Sepatutnya wajib diat, bukan sunat tu. Wajib. Kan? Tak mampu boleh nak bayar. Dia tu kalau dia buat macam dia merogol ke, membunuh ke, dia tak mampu nak bayar. Penjara lah. Boleh penjarakan semua hidup. Penjara semua hidup. Dia mesti bayar juga kan? Tak mampu nak bayar, mesti bayar juga. Dia mesti pinjam ahli keluarga dia semua. Dia mesti pinjam, kena bayar juga. Dia mesti berhutang dengan ahli keluarga dia sampai bayar juga kan. Tapi kalau dalam kes qisas dia tak bayar, dia kena pancung. Kes bunuh dengan sengaja, di bala bunuh lah, qisas. Dalam undang Malaysia, dalam sektor kereta api. Dalam angka kereta api itu, saya sebenarnya seorang pun masuk atas kereta api, siapa yang masuk atas kereta api, dia mencerobok ke undang yang dibuat. Jadi kalau pemandu ni, dia melanggar, dia bukan sengaja lah, pelanggar orang yang ada data itu, dia macam mana? Mereka perlu bayar bunuh tidak sengaja. Tetap dikira sebagai pembunuhan tidak sengaja. Walaupun undang-undang telah arahan telah diisytiharkan tidak boleh melintas di kereta api, tetap mesti wajib membayar diat juga. Dikira termasuk dalam kes pembunuhan tidak sengaja. Dia bunuh tanpa niat lah. Bunuh tanpa niat. Dalam bahasa undang-undang sekarang ni dikata bunuh tanpa niat. Kecuali diat orang kapi. Diat orang kapi dia tak sampai 100 kota.
Tak ingat 2/1/7 ke 1/4 macam tu. Jihad Majusi, jihad orang kafir lain, dia ada lain sikit. Jihad perempuan 50 ekor unta. Begitu juga dengan pengguguran, kes pengguguran. Laki bini tak nak anak banyak, takut anak banyak kan. Anak kita dah 5 dia ni, 6 ni, gugurlah, makan pil. Maka perempuan tu wajib bayar diat 5 ekor unta. Dia wajib bayar diat tu kepada bapa lelaki tu atau suami dia. Kecuali suami dia memaafkan. Kalau dah lebih daripada 4 bulan, dia kena bayar kafarah. Bebaskan seorang hamba ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu dia. Kes pembuangan bayi macam mana? Kes pembuangan bayi, pembunuhan. Pembunuhan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Pembunuhan 100 ekor unta. Tetapi adalah pengecualian-pengecualian. Kalau dia betul mak dia, dia adalah pengecualian-pengecualian yang lain. Kebanyakan kes-kes kemalangan bunuh tanpa niat Ustaz, ataupun pembunuhan tak sengaja tadi. Berapa ekor orang tu? 100 ekor unta. 5 jenis ekor unta, 100 ekor. 20. Oh, tak sama jenis? Tak sama jenis. Merah, putih, coklat semua tu. Dia ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. Unta bunting. Kalau pembunuhan dengan sengaja, unta bunting 40 ekor. Kalau pembunuhan sengaja 3 jenis unta. 3 jenis unta. Kalau tanpa sengaja 5 ekor unta. 5 jenis ekor unta. Itu dia. Begitu juga kalau seorang suami dan isteri bersepakat untuk menggugurkan kandungan. Dan yang menggugurkan kandungan itu adalah doktor, maka ke atas doktor 5 ekor unta. Dia dibayar oleh doktor yang menggugurkan. Dia ke atas doktor yang menggugurkan. Berhati-hatilah wahai doktor. Hati-hati tu. Kalau tak, dosa besar kan? Dosa besar. Memanglah orang bayar 5,000, 6,000 kan, tapi dosa besar. Dia 5 ekor unta, 5 darab 15 berapa? 75,000 lah kan? Tanggung tu, hutang tu. Itu hutang tu kan? Bila hutang, kita diharamkan daripada memasuki syurga. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali orang yang memberi hartanya ke kanan dan ke kirinya. Thumma qala qad aflaha al muzhidul mujhid thalathan. Qad aflaha al muzhidul mujhid. Qad aflaha al muzhidul mujhid. Al muzhid fil 'aish, al mujhid fil 'ibadah. Rawahu Ahmad fil Musnad wa Zuhd wa Tabari fi Tahdhib al Athar bi sanadin sahih. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah berjaya orang yang zuhud dan bersungguh-sungguh. Telah berjaya orang yang zuhud dan bersungguh-sungguh. Telah berjaya orang yang zuhud dan bersungguh-sungguh. Jadi zuhud ni tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW sebagai zuhud dalam kehidupan dunia. Kita boleh tengok kita ahli syurga tak ahli syurga, tengok zuhud kita. Zuhud tak zuhud? Kalau tak zuhud, belum lagi. Waliyahzubillah. Ustaz, kalau kata zuhud ni pakaian ni zuhud sedikit, musuh masak, banyak musuh pun tak apa, zuhud tu. Itu bukan zuhud. Itu pengotor dia. Itu bukan zuhud ya. Selekeh bukan zuhud. Pada hadis tadi Nabi kata, kamu akan didatangi oleh orang ramai, maka cantikkanlah kenderaan kamu, rumah kamu dan pakaian kamu kan. Faslihu rihalakum wa thiyabakum, dalam hadis sahih ya. Jadi itu bukan zuhud. Zuhud ni bermula dari hati yang cintakan akhirat dan memandang kecil kepada dunia, sehingga dia suka berjihad yang Allah Ta'ala, sehingga dia sanggup mati yang Allah Ta'ala, sehingga dia mendermakan macam si hitam tadi. Derma fisabilillah Rasulullah, ambillah unta ni kan, unta besar unta tu, maknanya dia bagi Mercedes dia kan. Munafik kata dia ni bodoh kan. Unta dia ni lebih baik daripada dia ni. Nabi kata kazabta, kamu tipu. Dia lebih baik daripada kamu dan lebih baik daripada unta kamu, kata Nabi. Jadi al-muzhid ataupun zuhud ni dalam bahasa Arab al-qalilul mal, sikit duit, sikit harta.
Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, bukan dari segi syarak. Dari segi bahasa, al-qalilul mal al-muzhid. Sikit duit dan sikit harta dia. Tapi apa Nabi kata? Tapi zuhud yang sebenar ialah yang tadilah, yang ada sifat falah dalam hati dia. Setiap kataan falah, wa ulaika humul muflihun, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha, itulah zuhud. Jadi ada perkataan aflaha dalam Quran, berjaya, 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 itu zuhud dah tu. Itu takrif dia yang sebenar. Telah berjaya orang yang membersihkan hatinya daripada syirik-syirik semuanya. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi, bid'ah-bid'ah, kesesatan, kan? Dalam suratul A'la, qad aflaha man tazakka, telah berjaya orang-orang yang membersihkan hatinya atau membayar zakat. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingati Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, la ilaha illallah, subhanallah ya bihamdihi, subhanallahil azim, kan? Wa dzakara isma rabbih fasalla, lalu dia sembahyang 5 waktu. Itu zuhud tu, takrif zuhud tu. Tapi bukanlah dia sembahyang waktu, tapi hati dia penuh dengan dunia kan. Mana hati dia pun adamul farahi bi iqbalid dunya, tidak gembira dengan datangnya dunia yang banyak pada dia. Dan bila dunia hilang daripada dia, dia pun sedih. Itu bukan. Jadi datangnya dunia dia tak gembira, dan tidak bersedih dengan larinya dunia daripadanya, kan. Ini susahlah sikit, kan. Kalau lari dunia daripada kita, sedih kita, kan. Sebab tu para sahabat tak kisah siapa jadi khalifah, tak kisah. Bani Umayyah ke, Umar Al-Khattab ke, siapa ke, para sahabat tak kisah. Kami bai'ah, kan. Kami sedengar dan taat atas kitab Allah dan sunnah. Para sahabat tak kisah siapa jadi khalifah, berperang-perang. Tapi siapa nak jadi khalifah, tak kisah. Hisham bin Abi Malik ke, Abdullah bin Zubair ke, Nabi, para sahabat tak kisah. Sebab apa? Asalkan tegakkan syariah aja. Dia tak berebut-rebut dengan dunia. Sa'ad ibn Abi Waqqas, ahli syurga, dimarah oleh anak dia dan keluarga dia. Kamu ni boleh duduk kat lembah ni, orang berebut-rebut duduk kuasa, berebut kuasa. Boleh duduk kat lembah ni, jaga kambing, kan? Kan ada dalam Sahih Muslim. Dah cerita dah rasanya. Dah cerita dah ke? Cerita dekat rumah ustaz itu. Dah cerita dah, habis cerita dah. Dah cerita dah, kan? Macam mana sifat Sa'ad ibn Abi Waqqas tu? Dia kata, innallaha yuhibbu al-'abd al-ghani al-taqi al-khafiyyan. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang kaya, kaya mengikut syarak lah. Bukan miskin meminta-minta, tak meminta-minta. Kaya ni ada duit yang cukup dan boleh bayar zakat dan tidak meminta-minta, itu kaya. Tapi kalau dia sejuta asyik minta duit dia, itu bukan kaya. At-taqi, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak menumpahkan darah. Untuk dapatkan khalifah tadi, dia menumpahkan darah. Al-khafi, sentiasa menyembunyikan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini zuhud. Ini zuhud. Kalau kita nak tengok zuhud, sahabatlah zuhud. Kalau kita nak tengok zuhud, jangan tengok tarikat-tarikat tasawuf ni. Tengok sahabat, tengok Nabi SAW. Tengok Umar Abdul Aziz, dia zuhud. Umar Abdul Aziz ketika jadi khalifah, kurus kering, kan? Kurus kering, tak makan. Dan dia kata, aku dah dapat khalifah dan aku nak syurga pula. Apa dia tengok? Akhirat. Ini zuhud betul. Jangan kita tengok kat luar tu, kan. Itu bukan tu, tak ada jaminan. Jadi al-muzhid dari segi bahasa Arab, sedikit harta. Tapi zuhud dalam syariah ialah orang-orang yang
bayar zakat, semayang, memandang kecil kepada dunia, membesarkan akhirat, membesarkan agama kan, memandang kecil kepada harta, memendekkan angan-angan, sentiasa mengingati mati dan mempersiapkan bekalan untuk mati, bertauhid kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, dan mempunyai sifat qanaah. Dia qanaah dia. Ada qanaah ni mana puas, redha, syukur. Ada orang duit juta-juta dalam bank tapi belum puas lagi. Ini bukan zuhud kan. Qanaah ni satu istilah yang sahih dalam Quran dan hadis dan asal sahabat kan. Allah memuji orang dan Rasul memuji sifat qanaah ni. Antaranya ialah dalam hadis Nabi kata apa? Qad aflaha, dalam hadis-hadis menyebutkan aflaha, zuhud dah tu. Kan? Ada satu hadis yang Nabi sebut apa? Qad aflaha man aslama, sesungguhnya telah berjaya orang yang Islam, mengucap, semayang, puasa, haji, umrah, berzikir, bersyukur al Islam dia. Islam, beriman dia, telah berjaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup. Cukup untuk diri dia dan anak-anak dia. Untuk setahun lah makna dia.